Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, sempena Hari Raya dan selamat kembali ke pembelajaran iaitu PDPR walaupun kita masih dalam Hari Raya. Dan saya doakan anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semoga kita dijauhi daripada wabak bencana dan penyakit. Okey, jadi hari ini merupakan hari pertama sesi PDPR untuk subjek pendidikan agama Islam setelah cuti berhari raya. Jadi kita mulakan dengan pelajaran sirah. Okey, mari kita tengok apa yang Ustazah akan ajar pada minggu ini. Okey, pelajaran hari ini ialah berkaitan itqan, menambah berkat. Okey, siapa pernah dengar itqan? Okey. Itqan ni perkataan bahasa Arab lah kalau kamu pernah dengar. Okey, menambah berkat. Okey. Jadi apa yang dikatakan dengan itqan tu boleh menyebabkan hidup kita ni makin bertambah berkat. Okey, bila kita belajar sirah, tidak larilah kita mengaitkan sifat itqan ni dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau anak-anak murid semua ada buku teks bersama, boleh buka muka surat 142 boleh rujuk sama-sama. Saya tunjuk sedikitlah paparan yang ada dalam buku teks. Okey, berkaitan tajuk itqan, menambah berkat. Okey, itqan ni sebenarnya salah satu daripada contoh sifat Nabi Muhammad. Okey, tapi apa yang dikatakan itqan? Apa maksud itqan? Okey. Okey, pengertian itqan. Okey. Sebelum tu Nabi Muhammad SAW ni merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan. Okey, antara manusia kat dunia ni lah yang paling menjadi tauladan dan contoh Nabi Muhammad. Okey, jadi Nabi Muhammad ni dia sinonim dengan sifat itqan. Okey, dalam hidup Nabi Muhammad. Okey. Jadi dekat sini yang saya highlightkan ni kan kamu nampak kan dengan warna kuning. Okey. Pengertian itqan adalah tekun, okey, dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itulah dikatakan dengan itqan. Okey, senang cerita, itqan ni bila kita tekun dalam membuat satu pekerjaan. Bukan saja tekun. Bila tekun ni dihadir dengan perasaan atau sifat bersungguh-sungguh buat kerja. Tak kisahlah main bola ke, kita belajar ke, dan sebagainya. Bila ada sifat bersungguh-sungguh dan tekun dalam membuat sesuatu perkara, ia dipanggil dengan itqan. Okey. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang 3 topik dalam itqan membawa berkat ni. Pertama, pengertian. Okey, kedua, itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dan yang ketiga, itqan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Okey, itulah fokus kita pada hari ini. Okey, mari kita tengok apakah sifat Nabi yang bersifat itqan dalam melakukan suatu pekerjaan. Okey, cuba tengok poin yang pertama. Okey, baca sama-sama dengan Ustazah. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW sangat rajin, okey, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah menggembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Ini salah satu sifat Nabi yang itqan, iaitu Nabi ni seorang yang rajin
daripada kecil lagi Nabi dah bekerja dah. Okey. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Okey, antara pekerjaan yang Nabi lakukan ialah menggembala kambing. Bukan sahaja menggembala kambing, namun Nabi juga membantu bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib berniaga. Kecil-kecil lagi Nabi dah bekerja. Kerana apa? Kerana pada zaman dulu mereka tak bersekolah. Jadi salah satu cara untuk menyara kehidupan dan keluarga, mereka perlu bekerja. Okey, tak kisahlah kamu sekolah ke, bekerja ke, sifat itqan ni mesti kena ada supaya hasil daripada kerja tersebut akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Okey, seterusnya yang kedua. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Okey, disebabkan Nabi ni bersifat jujur, berakhlak mulia, Nabi ni diberi gelaran sebagai Al-Amin. Okey. Contoh salah satu peristiwa yang menyebabkan Nabi ni diberi gelaran Al-Amin adalah peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad setelah banjir melanda Mekah. Okey. Jadi macam kita lah, kita nak orang panggil kita dengan panggilan yang elok-elok ataupun gelaran yang baik-baik. Jadi sebab tu kita kena bersifat baik. Okey, kerana panggilan ataupun kata-kata adalah satu doa. Okey. Seterusnya, poin yang ketiga, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barangan dagangan ke Syam untuk diniagakan. Okey, dagangan tu kamu tahu tak apa? Okey, dagangan ni adalah perniagaan lah. Okey, barangan dagangan ni orang zaman-zaman dulu mereka dari satu tempat ke satu tempat mereka pergi berniaga, itulah dipanggil sebagai barang dagangan ataupun barang jualan. Okey. Okey, jadi disebabkan sifat Nabi yang baik ini menyebabkan salah seorang hartawan ni orang yang kaya lah, okey, bernama Khadijah binti Khuwailid ataupun dikenali sebagai isteri Nabi. Okey, disebabkan Nabi asalnya sebelum Khadijah berkahwin dengan Nabi, Khadijah ni sebagai dia punya majikan. Okey, Khadijah tertarik dengan sifat jujur Nabi ni menyebabkan Nabi ni dilantik sebagai salah seorang pekerja dia lah sebab dipercaya kepada sifat jujur Nabi ni. Okey. Sifat itqan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Ingat pesan Ustazah, bila kita baik, semua orang sayang. Bila kita baik, Allah lebih sayang. Jadi, buatlah perkara-perkara baik supaya perkara-perkara baik akan datang dalam hidup kita. Okey, jelas tak kat sini tentang sifat itqan dalam pekerjaan? Okey, seterusnya subtopik yang ketiga, itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kita tadi dalam Nabi bekerja. Okay, sekarang dalam Nabi berdakwah. Okay, dakwah ni adalah satu perkara yang tidak asing bila kita sebut tentang Nabi Muhammad. Okay, macam Ustazah pernah ajar topik sebelum ni apa? Tentang dakwah kan? Tentang hijrah. Okay, mengapa orang Islam berhijrah? Mengapa dakwah dilakukan secara rahsia, mengapa Allah takdirkan ataupun kenapa Allah sudah memberi arahan untuk dakwah tu dilakukan secara terbuka. Itu semua berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad. Okey, apa yang dikatakan Nabi itqan dalam berdakwah? Okey, pertama kita tengok poin pertama. Okey, Abu Lahab, mungkin kamu pernah dengar nama Abu Lahab ni, iaitu bapa saudara Nabi yang jahat. Kan, betul tak? Okey, ialah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, Abu Lahab ni dan isterinya sering sakiti Nabi agar berhenti berdakwah. Sebab apa? Sebab Abu Lahab ni dia bukan orang Islam. Jadi dia tak suka Nabi sebarkan kebaikan ataupun mengajak orang bukan Islam ni menganut agama Islam. Walaupun Abu Lahab ni bapa saudaranya sendiri. Okey. Jadi bukan sahaja Abu Lahab, malah isteri Abu Lahab juga yang bernama Ummu Jamil sering
menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Bukan saja Abu Lahab tapi makcik saudara Nabi pun iaitu Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab juga tak suka Nabi berdakwah. Bukan saja tak suka, okey kalau tak suka tak apalah kan. Tapi dia melakukan sesuatu tindakan yang boleh mengancam nyawa Nabi. Dia menaburkan duri dekat tempat yang Nabi lalu. Okey, apa lagi Abu Lahab buat? Okey. Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah, petis dan tumit baginda. Okey, tadi Ummu Jamil menaburkan duri dekat jalan yang dilalui oleh Nabi. Sekarang Abu Lahab pula melemparkan sesuatu sesuatu sehinggakan berdarah, betis dan lutut Nabi. Okey, apa lagi yang mereka buat? Okey, tengok poin yang keempat. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW di khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Dahlah melukakan Nabi, malah menyakiti hati Nabi dengan memalukan Nabi, menghina Nabi di hadapan khalayak ramai dan melemparkan fitnah. Fitnah ni apa? Sesuatu perkara yang Nabi tak buat tapi dia bercerita buruk-buruk tentang Nabi. Okey, namun apa yang dikaitkan dengan sifat itqan Nabi dalam berdakwah ni? Okey, mari kita tengok. Okey, namun begitu segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Sebab apa? Sebab Nabi ada sifat itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sinilah dikatakan itqan, walau apa pun jadi Nabi tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dalam dakwahnya. Itulah dipanggil itqan. Agak-agak kita boleh tak jadi macam Nabi? Contoh apa yang berlaku dekat Palestin kan? Mereka tetap berjihad walaupun ramai yang mati, ramai yang syahid, adik-beradik, keluarga mereka, tapi mereka tetap mempertahankan akidah mereka iaitu agama Islam walaupun diancam pelbagai macam-macam oleh Israel. Okey. Okay, cuba tengok dekat yang bulat ni. Cuba tengok kat sini. Okey. Selain daripada Nabi bersifat itqan dalam berdakwah, Nabi juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebabkan Nabi mempunyai sifat itqan dalam berdakwah, sebab tu Nabi sanggup melalui apa sahaja ujian daripada Allah demi untuk mendidik anggota keluarga, sahabat dan masyarakat supaya kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Agak-agak kalau Nabi tidak bersifat itqan dalam berdakwah, agak-agak adakah agama Islam itu kita dapat rasai sehingga hari ini? Mungkin tidak. Kerana sifat itqan Nabi inilah sampai sekarang Alhamdulillah kita masih lagi dapat merasai nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan Islam. Okey, jadi ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan itqan. Jadi Ustazana, tugasan pada hari ini buat peta iting. Okey, nanti Ustazah akan berikanlah peta iting tersebut yang kosong dalam grup WhatsApp berkaitan dengan itqan Nabi Muhammad dalam berdakwah dan itqan Nabi Muhammad dalam melakukan pekerjaan. Okay, semoga kamu semua sentiasa dalam lindungan Allah. Jaga diri semua. Apa yang tak faham boleh tanya Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.